secara ringkas Zarina, ya, apa buruk baik kesan wanita berpoligami? Kebaikannya, okey. Kita bila berpoligami, kita dapat banyak pahala sebenarnya. Okey. Sebab kita bagi pada ruang pada wanita lain untuk berkongsi kasih dengan kita. Lepas tu kita dapat banyak masa untuk diri kita. Untuk diri kita, anak-anak kita. So kita bolehlah jaga diri kita, anak-anak kita dengan orang kata suami dekat rumah sana kan. Jadi kita boleh siapkan anak-anak semua kan. Jadi yang ketiga, kita orang kata lagi merapatkan lagi silaturahim. Maksudnya kita kenal dengan keluarga dia, dengan keluarga madu kita, membesarkan keluarga. Membesarkan keluarga. Kalau semualah perempuan kat Malaysia macam ni senang gitu ya. Ramai geling kepala ni pasal apa? Kena berdengki. Ya. Sebenarnya ya kalau saya tambah sikit ya. Ya memanglah kalau orang perempuan kalau dimadukan dia kecewa. Sedih. Kata Tengku tadi lah. Dia rasa dirinya macam tak layak, tak cantik, tak cukup, ada kekurangan, suami terpaksa kahwin lagi. Ya, ada kekurangan. Itu yang negatif. Dia akan terasa hibur lah. Ya Datuk ya. Sebenarnya kan kadang-kadang orang kata isteri kedua, ketiga atau seterusnya ni perampas. Selalu orang labelkan macam tu kan. Tapi sebenarnya perasaan isteri kedua, ketiga ataupun seterusnya sama juga. Sakitnya, rasa marah, rasa apa semua sama. Cuma kita, orang kata, kita tetap isteri, sama isteri. Cuma kita menjalani hidup tu dengan orang kata, inilah ketentuan Tuhan yang kita perlu terima. Kan? Itu kata kunci ya. Kata kunci dari Zainab ialah ketentuan Tuhan, kena terima, kena reda. Allah tak pernah menganiaya hamba-Nya. Sebab kita selalu cakap kan, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk silap diri sendiri. Baik, soalan kedua, silakan. Apakah persediaan psikologi bagi seorang wanita apabila mendapat tahu suaminya telah berpoligami? Aduh. Macam Zarina ni. Soalan sakit jiwa. Dia dapat tahu sebab saya pun ada kawan-kawan yang dia baru dapat tahu yang suaminya rupanya diam-diam dah kahwin. So walaupun saya isteri kedua tapi diluahkan pada saya, walaupun dia cakap macam mana ni aku tak dapat terima keadaan macam mana nak terima madu ni, dia kata dia tak suka, benci, amarah tu yang amat sangat. Saya tengok perjalanan kehidupan dia daripada isteri kedua sampailah suaminya beristeri tiga. Barulah saya nampak lebih tenang hidupnya dan dia rasa boleh terima. Walaupun kata reda je lah macam tu. Lama-lama dia rasa, saya cakap macam ni, cubalah kita kita isikan masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah kan. Dan jangan kita asyik fikirkan mana suami aku balik pukul berapa, tengah buat apa. Jangan kita fikirkan sangat. Terima kasih Zarina ya. Allah uji kita setakat kemampuan ya. So Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya. So kalau soalan tadi bagaimana persediaan, sambung kata Zarina tadi ya, di samping redha bahawa ini ketentuan Allah ya. Allah uji hamba-Nya setakat kemampuan hamba-Nya untuk menanggungnya. Ya, tidak lebih tidak kurang. Ya, dan sekarang kita kena bersangka baik sebab setiap qada dan qada yang Allah berikan pada hamba-Nya untuk kebaikan hamba-Nya. Dan lagipun Nabi pernah bersabda kalau Allah nak bagi kebaikan, dimulakan dengan ujian. Ujian ialah dengan itulah berkongsi kasih, itu satu ujian besar. Soalan berat sebab kata Tengku tadi tsunami yang sangat besar. Kalau Tengku nak tambah sikit macam tu. Pertama, kita kena faham bahawa tidak semua poligami itu sebenarnya buruk. Banyak perkara-perkara yang kita sangkakan, sebenarnya yang disangkakan oleh isteri tidak berlaku. Kadang-kadang perkara pertama yang disamping dia malu dan sebagainya, dan dia rasakan pertama suami dah tak sayang dia dah tak sama. Ya. Yang kedua, suami nanti tidak akan berlaku adil, dapat isteri yang muda, maka masanya akan banyak waktunya banyak di rumah isteri yang muda. Yang ketiga, harta-hartanya habislah semuanya akan dia salurkan kepada yang muda. Nanti yang muda datang untuk mengikis dan segalanya. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kita tak nafikan ada mungkin berlaku dalam masyarakat, Datuk, tetapi kita kena bersangka baik dan kita kena melihat, dan peranan suami adalah membuktikan bahawa segala apa yang disangkakan oleh isteri pertama tu tadi tidak berlaku. Dia tengok keadaan, betul lah, tepat masa suami ada di rumah. Jadi apabila tiba-tiba kasih sayang sama, perhatian tak berbeza, ya semua, maka akhirnya hati isteri akan lembut. Jadi ia adalah faktor masa, dan ini yang perlu difahami oleh suami dan juga perlu difahami oleh isteri yang kedua, memberikan ruang masa untuk keadaan menjadi lebih baik. Ini kata kunci.
Kata kunci dari Tengku ialah sebenarnya masa adalah perawat yang sangat-sangat mustajab. Ya, beri masa, itu satu. Tapi rumusan yang penting daripada penyakit malam ni, poligami rahsia ialah kebaikan yang patut datang ialah dengan berterus terang. Seboleh-bolehnya tidak boleh merahsiakan kalau berpoligami. Kebaikannya satu, of course lah, dia bertepatan dengan sunnah. Dan yang satu yang Tengku dah sebut awal-awal tadi, ia bertepatan dengan disebut oleh ulama sebagai maqasid syariah. Maqasid syariah artinya memang dalam berpoligami akan berlaku pengorbanan. Suami akan berkorban, isteri pertama berkorban, isteri kedua berkorban. Memang inilah maksud kepada poligami. Memang akan berlaku pengorbanan. Tak ada yang senang seronok-seronok sampai, tak ada. Yang mesti pada mulanya untuk mensesuaikan ada pengorbanan. Itu penting sangat. Tapi itu saya suka kata Zarina juga, kata Tengku, dia kata tadi, sebenarnya bila kita berpoligami, bukan kita lah, bila orang berpoligami dia sebenarnya tanda dia kasih sayang, ikhlas, hormat kepada isterinya. Ni tanda laki-laki itu benar-benar layak untuk berpoligami. Itu sebenarnya, dan dia tidak akan bergelumang dengan pembohongan, elak, fitnah. Habis dia rahsia, ni rumah siapa ni, fitnah timbul, ya. Dan yang penting ialah dia akan akhirnya dapat mewujudkan satu suasana yang menang-menang. Persoalannya, sambung kepada soalan yang kedua tadi tu, sudah terjebak dengan kahwin poligami secara rahsia, apa nak buat? Itu akhirnya saya ambil apa yang Tengku dah cakap, suami kena bukan saja adil, tapi bertambah-tambah. Pada orang isteri pertama, dia lebihkan kasih sayang, lebihkan romantik, lebihkan khidmat, lebihkan hadiah, lebihkan sikit. Akhirnya isteri akan reda, oh rupanya suami aku, dapat cerita kan? Makin dia berpoligami, makin hebat, makin cemerlang. Zarina kata? Contohnya suami saya, selepas berkahwin dengan saya, bertambah kasih, bertambah sayang dengan isterinya, dia bertambah menghargai isterinya. Memang ramai juga orang mengatakan pada saya, memang walaupun 2-3 isteri takkan sama dengan yang pertama. Itu penting. So baik, so tuan-tuan, puan-puan, penonton, saya ucapkan terima kasih kepada Zarina Zainuddin, terima kasih kepada Tengku Azmadi, terima kasih kepada kawan-kawan daripada Gombak, terima kasih penonton di rumah, terima kasih kerana bersama-sama selami jiwa, merawat rohani, memperkasa pribadi. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa dulu saya memang ketagihan. Bagi saya ketagihan ni suatu benda yang seronok. Macam ketagihan memancing, dia benda yang seronok. Kedua-dua pihak macam tak kenal face to face, itu menyebabkan bila jumpa